Nama saya Profesor John Hay Mackenzie, 58 tahun, dan saya telah bekerja di Institut Teknologi Massachusetts selama hampir 30 tahun. Di kalangan industri, saya dikenali sebagai Bapa Kecerdasan Buatan Perubatan. Saya pernah memenangi anugerah Gairdner, pernah menghiasi muka depan majalah Time, dan pernah berucap di persidangan besar yang dianggap sebagai masa depan kemanusiaan. Tetapi kini, saya duduk berpeluh di kabin kelas 1. Pesawat sedang mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Malaysia. Saya tidak pernah mau berada di sini, walau sesaat pun. 3 hari lalu, saya sepatutnya terbang ke San Francisco untuk membentangkan projek HexNet sistem kecerdasan buatan yang saya ambil masa 15 tahun untuk membangunkannya. Ia akan merevolusikan dunia perubatan global. Tetapi pesawat mengalami masalah hidraulik, dan kapten mengumumkan bahawa kami perlu mendarat cemas di lapangan terbang terdekat. Dan lapangan terbang itu ialah KLIA. Saya sangat marah. Jadual saya padat. Saya ada dewan persidangan di tempah di Stanford. Saya ada pelabur sedang menunggu. Tetapi kini saya terperangkap di negara yang saya hanya tahu tentang nasi lemak dan pantai Langkawi. Semasa menunggu pendaratan, saya membuka komputer riba saya. Ulasan lapangan terbang penuh dengan kata-kata seperti sesak, panas, dan lambat. Saya mengeluh. Sebuah negara membangun di Asia Tenggara pasti tidak lebih daripada kekecohan dan kelewatan. Pesawat mendarat dengan lebih lembut daripada jangkaan saya. Saya menjangkakan hentakan yang lebih kuat, tetapi pesawat hampir tidak bergegar. Pintu dibuka. Udara panas dan lembab menerpa masuk. Bau sesuatu yang asing, terapung bau bunga, bercampur rempah. Saya mengerutkan dahi, tidak suka. Saya mengikut seorang kaki tangan ke ruang menunggu khas kerana syarikat penerbangan menempatkan penumpang kelas 1. Tetapi apa yang saya lihat membuatkan saya terhenti. Seorang kaki tangan wanita sedang menunggu, memakai baju kurung berwarna ungu lembut, mengangguk hormat kepada saya dan bercakap dalam bahasa Inggeris dengan jelas. Selamat datang, Profesor Mackenzie. Kami telah mengatur penginapan Anda di hotel lapangan terbang. Saya mengangguk acuh tak acuh, berfikir dalam hati bahawa dia pasti dilatih untuk pelancong. Dalam perjalanan ke hotel, saya melihat papan tanda lapangan terbang yang besar, bersih, dan terang benderang. Tetapi orang ramai sangat ramai. Troli bagasi berlaga, suara-suara dalam bahasa Malaysia kedengaran riuh. Saya rasa seperti berada di pasar ikan. Saya merungut kepada diri sendiri, kenapa saya perlu datang ke sini? Kereta membawa saya ke hotel lapangan terbang. Saya masuk ke bilik yang luas. Katilnya empuk. Sekeranjang buah-buahan yang indah diletakkan di sebelahnya dengan nota tulisan tangan, Profesor, sila berehat. Kami akan memaklumkan perkembangan terkini pembaikan pesawat esok dari pasukan KLIA. Saya mencampakkan nota itu ke dalam tong sampah, berbaring di katil dan membuka telefon untuk menyemak email. Satu email daripada pembantu saya. Profesor, projek HexNet menghadapi masalah. Data ujian terkini tersasar 12%. Pelabur mula bimbang. Saya menggenggam telefon dengan kuat. 15 tahun, 400 juta, dan kini ia hampir musnah kerana saya terperangkap di sini, di Malaysia. Saya bangun, berjalan ke tingkap, dan melihat keluar. Pesawat berbaris, lampu lapangan terbang terang benderang. Jauh di sana, kesesakan lalu lintas yang panjang. Bunyi hon kedengaran dari semasa ke semasa. Saya menggeleng. Apa yang boleh dipelajari dari negara seperti ini? Malam itu, saya tidak dapat tidur. Bunyi penghawa dingin kedengaran perlahan. Bau bunga daripada bakul buah masih terapung. Saya memikirkan makmal saya di Cambridge, pasukan yang menunggu saya, masa depan yang hampir musnah. Saya tidak tahu bahawa dalam beberapa jam akan datang, segala yang saya percayai, segala yang saya banggakan, akan digugat hingga ke akar umbinya. Saya tidak tahu bahawa Malaysia bukan sekadar tempat persinggahan, tetapi akan menjadi titik perubahan dalam hidup saya. Awal pagi keesokan harinya, telefon berdering. Kaki tangan lapangan terbang bercakap dalam bahasa Inggeris yang jelas. Profesor, pesawat Anda memerlukan lebih banyak masa untuk dibaiki. Tetapi kami ada berita baik. Sebuah pasukan perubatan dari hospital terkemuka Malaysia ingin menjemput Anda melawat projek penyelidikan mereka.
Mereka mendengar bahawa Anda ialah pembangun HexNet dan ingin bertukar pengetahuan. Saya ketawa dalam hati. Hospital Malaysia ingin bertukar pengetahuan dengan saya. Mereka mungkin mahu meminta dana. Tetapi saya tiada apa-apa lagi untuk dilakukan, jadi saya menjawab, baiklah. Saya tidak tahu bahawa jawapan ringkas itu akan membawa saya untuk menemui sesuatu yang Amerika Syarikat perlukan 50 tahun untuk mencapainya dan yang akan membuatkan saya, Profesor John Mackenzie, menangis di hadapan skrin CNN dalam 3 hari akan datang. Saya bangun awal dengan rasa jengkel. Matahari pagi menyinari langsir nipis hotel. Bunyi kesesakan lalu lintas dari jalan di bawah kedengaran sesekali. Saya membuka telefon untuk menyemak berita. Tajuk utama CNN masih tentang projek HexNet saya, tetapi komen di bawah mula berubah. Mengapa data ujian begitu banyak tersasar? MIT masih tidak boleh menyelesaikannya? Saya menutup telefon. Van putih hospital menjemput saya tepat pada masanya. Pemandunya, seorang lelaki pertengahan umur, tersenyum lebar sehingga matanya sepet. Dia mengangguk hormat sebelum berkata, "Selamat pagi, Profesor. Saya Dr. Khairul Nizam. Hari ini saya akan membawa Profesor ke Pusat Perubatan Universiti Malaya." Saya mengangguk dan masuk ke dalam kereta. Dalam perjalanan, Dr. Khairul memasang lagu-lagu Melayu klasik secara perlahan. Bau daun pandan terapung dari pewangi kereta yang digantung di hadapan. Saya melihat keluar tingkap, kesesakan lalu lintas yang panjang. Motosikal menyelit di celah-celah sempit, asap egsos berkepul-kepul. Saya mengerutkan dahi. Mengapa jalan begitu sesak? Dr. Khairul tersenyum. Kuala Lumpur, Profesor? Tapi jangan risau. Hospital ada lorong kecemasan khas untuk ambulans. Kita akan sampai dalam 15 minit. Saya ketawa dalam hati. Lorong khas mungkin seperti di India sekadar papan tanda yang ditulis, tetapi tiada siapa yang peduli. Tetapi kemudian saya tergamam. Semasa kami tersekat di persimpangan besar, sebuah ambulans membunyikan siren dengan kuat. Dalam sekelip mata, kenderaan di 4 lorong kereta persendirian, van, lori semuanya serentak membelok ke tepi jalan tanpa ada yang membunyikan hon, tanpa ada yang menjerit, tanpa ada yang memotong. Ambulans meluru laju, dan kemudian semuanya kembali seperti biasa, seolah-olah tiada apa yang berlaku. Saya berpaling melihat Dr. Khairul. Ia adalah kali pertama saya melihat perkara seperti ini dalam hidup saya. Dr. Khairul tersenyum. Rakyat Malaysia tahu nyawa seseorang lebih penting daripada kesesakan lalu lintas, Profesor. Saya terdiam. Di Amerika, saya pernah terperangkap di belakang ambulans selama setengah jam kerana orang tidak mahu memberi laluan. Van itu membelok ke lorong kecil, melalui pasar basah. Bau ikan kering dan rempah kari terapung masuk. Seorang peniaga wanita mengangguk hormat kepada Dr. Khairul. Dr. Khairul mengangguk hormat membalas. Saya rasa seperti berada di dunia lain. Akhirnya, kami tiba di PPUM. Bangunan lama berwarna krim tetapi bersih. Di hadapan hospital terdapat plak peringatan pengasas hospital dikelilingi bunga segar. Saya mengikut Dr. Khairul masuk. Bau antiseptik bercampur bau bunga rampai yang pudar pelik tetapi tidak menjijikkan. Seorang wanita sedang menunggu di hadapan lift berusia awal 40-an memakai kot makmal putih. Tanda namanya tertulis, Prof. Dr. Nur Jannah binti Ibrahim, Ketua Pusat Inovasi Perubatan Digital. Dia mengangguk hormat dan menghulurkan tangan untuk bersalaman cara barat dengan saya. Selamat datang, Profesor Mackenzie. Saya sudah lama menjadi peminat kerja Anda. Sangat gembira dapat mengalu-alukan Anda ke PPUM. Saya tersenyum sinis. Mungkin dia hanya bercakap mengikut kesopanan. Dia membawa saya berjalan melalui lobi hospital. Ramai pesakit tetapi semua orang tersenyum. Seorang kanak-kanak berlari melanggar kaki saya, lalu mengangguk hormat meminta maaf. Ibu kanak-kanak itu turut mengangguk hormat. Saya mengangguk hormat membalas secara automatik dan terkejut dengan tindakan saya sendiri. Kami menaiki lift ke tingkat 12. Pintu terbuka. Saya melihat papan tanda bertulis, Pusat Kecerdasan Buatan Perubatan Digital Kebangsaan. Saya ketawa dalam hati. Pasti bilik kecil dengan 2 atau 3 komputer lama. Tetapi apabila pintu gelangsar terbuka, saya terhenti nafas. Bilik itu sebesar gelanggang bola keranjang, siling tinggi,
cahaya semula jadi masuk melalui tingkap besar. Di tengah-tengah terdapat skrin melengkung gergasi yang memaparkan imej otak 3D yang berputar perlahan. Di sekeliling bilik, penyelidik memakai kod makmal sesetengahnya sangat muda sedang berbincang dalam bahasa Malaysia. Tetapi di skrin, tertulis, Neural TI Network V3.7. Dr. Nur Jannah berpaling kepada saya. Sila, Profesor. Hari ini kami akan menunjukkan kepada anda projek yang kami bangunkan selama 4 tahun yang dinamakan Jalinan Nadi Sistem Kecerdasan Buatan yang menggabungkan data perubatan moden dengan pengetahuan perubatan Melayu tradisional dan kebijaksanaan kampung. Saya mengangkat kening. Perubatan Melayu tradisional, herba, bomo. Saya pernah membaca penyelidikan yang mengatakan ia tidak mempunyai bukti saintifik. Tetapi saya belum berkata apa-apa. Dr. Nur Jannah membawa saya berdiri di hadapan skrin besar. Dia menekan butang. Imej bertukar kepada seorang pesakit lelaki tua. Data memenuhi skrin, paras gula darah, tekanan darah, kadar denyutan jantung, dan sesuatu yang saya tidak pernah lihat sebelum ini. Graf hijau bertajuk Keseimbangan 4 Unsur. Apa ini? Saya bertanya. Dr. Nur Jannah tersenyum. Mengikut perubatan Melayu tradisional, tubuh manusia terdiri daripada 4 unsur. Tanah, air, angin, api. Apabila unsur tidak seimbang, penyakit akan berlaku. Kami menggabungkan kebijaksanaan ini dengan data biologi dan meminta AI menganalisis bersama. Saya ketawa kecil. Dan ia benar-benar berkesan? Dr. Nur Jannah tidak menjawab. Dia menekan butang sekali lagi. Imej bertukar kepada graf perbandingan. Sebelah kiri, sistem AI Amerika, termasuk HIXnet saya. Sebelah kanan, jalinan nadi. Kadar ketepatan dalam meramalkan serangan jantung 30 hari lebih awal, HIXnet 87%, jalinan nadi 96%. Saya tenganga. Data ini telah disahkan oleh jurnal The Lancet, Profesor, sambungnya. Kami baru menerbitkannya bulan lepas. Saya masih berdiri kaku. Jantung saya berdegup kencang. 15 tahun, 400 juta. Dan sekumpulan anak muda Malaysia ini melakukannya lebih baik daripada saya dalam 4 tahun. Dr. Nur Jannah berpaling kepada saya. Kami dengar profesor menghadapi masalah dengan data ujian. Kami ingin membantu. Jika anda sudi. Saya memandangnya. Hati saya masih penuh dengan keangkuhan. Tetapi mulut saya berkata, baiklah. Saya tidak tahu bahawa perkataan baiklah itu akan membawa saya kepada kebenaran yang tidak pernah saya mahu akui, dan dalam 48 jam akan datang, saya akan melihat sesuatu yang akan membuatkan saya menangis di hadapan seluruh dunia. Saya mengikut Dr. Nur Jannah ke bilik mesyuarat kecil. Tingkap besar terbuka, menampakkan sungai Klang mengalir perlahan. Cahaya petang keemasan menyinari meja kayu jati. Segelas air limau ais sedia menunggu limau dihiris terapung dengan beberapa helai daun pudina. Saya mengangkat gelas dan minum. Manis masam, sejuk sehingga gigi ngilu. Saya mengerutkan dahi tanpa sedar. Sedap, kata saya. Dr. Nur Jannah tersenyum. Resipi nenek saya sendiri. Dia kata limau mesti diperah pada waktu petang ketika matahari sedang cantik, kandungan vitamin C akan paling tinggi. Saya ketawa dalam hati. Vitamin C dan matahari? Adakah ini bilik mesyuarat penyelidikan kebangsaan atau dapur rumah? Tetapi sebelum saya sempat berkata apa-apa, pintu bilik terbuka. 3 anak muda masuk, tidak lebih dari 25 tahun. Baju tee, seluar pendek dan selipar. Seorang memegang buku nota, seorang lagi memegang secawan teh tarik ais, dan seorang lagi memegang alat kawalan jauh penunjuk. Anak muda di tengah mengangguk hormat dan bercakap dalam bahasa Inggris dengan pelat KL yang jelas. Selamat datang, Profesor. Nama saya Nordin, Ketua Pasukan Pembangunan Model Jalinan Nadi. Saya mengangkat kening. Ketua Pasukan? Nordin tersenyum malu. Saya baru tamat PhD tahun lepas. Tapi pasukan lantik saya sebagai ketua kerana saya lahir dalam keluarga bomoh kampung tradisional. Saya terdiam. PhD dari mana? Saya tidak bertanya, tetapi dalam hati saya berfikir, pasti bukan MIT. Nordin menekan alat kawalan jauh. Skrin besar menyala. Imej pertama ialah peta Malaysia dengan titik merah bertaburan di seluruh negara.
Ini adalah data dari 7.000 klinik kesihatan di seluruh negara. Kami mengumpul data gejala pesakit secara masa nyata, digabungkan dengan maklumat herba dari bomoh tempatan, imej bertukar, garis graf hijau melonjak naik. Kadar ketepatan dalam meramalkan penyakit buah pinggang kronik 90 hari lebih awal meningkat daripada 72% kepada 98% selepas menambah kriteria keseimbangan air dari perubatan Melayu tradisional. Saya menelan air liur. Penyakit buah pinggang kronik adalah masalah yang Hexnet saya hanya boleh ramal dengan ketepatan 79%. Seorang gadis muda berjalan ke hadapan. Saya baru perasan dia memakai kot makmal di atas uniform sekolah menengah. Tanda namanya tertulis, adik Aisyah, 17 tahun. Dia mengangguk hormat dan berkata dengan suara yang jelas, saya pelajar praktikal. Saya bantu kumpul data dari bomoh di kampung saya. Seorang bomoh beritahu saya bahawa orang yang air kencingnya gelap pada waktu pagi biasanya akan menghadapi masalah buah pinggang dalam tempoh 3 bulan. Saya ternganga. Dan bagaimana anda memasukkan ini ke dalam AI? Nordin tersenyum. Kami minta bomoh itu bercakap ke dalam mikrofon. AI menukar suara kepada teks dan kemudian menterjemahkannya kepada pemboleh ubah berangka. Kami panggil ini kebijaksanaan mendalam. Saya rasa seperti ditampar muka. 15 tahun saya menggunakan data dari hospital terkemuka di Amerika. Data bersih, data mahal, tetapi data mati. Di sini, seorang pelajar sekolah menengah bercakap dengan bomoh di kampung dan menukarkannya kepada nombor yang boleh menyelamatkan nyawa. Saya bangun, berjalan ke tingkap, dan melihat keluar. Sungai Klang mengalir perlahan. Bot penambang bergerak, asap putih berkepul-kepul. Bau kuih-muih terapung perlahan. Saya berpaling ke belakang, suara saya sedikit bergetar. Bagaimana anda melakukannya? Dr. Nur Jannah menjawab perlahan, kami bekerja seperti keluarga, Profesor. Tiada hierarki. Pelajar praktikal boleh bercakap, Profesor pun mendengar. Kami percaya, pengetahuan bukan hanya dalam buku teks, tetapi di mulut orang yang pernah sakit, pernah merawat, dan pernah menyayangi. Saya berdiri kaku. Dalam kepala saya terbayang bilik mesyuarat di MIT. Semua orang memakai suit, bercakap dalam istilah akademik, bersaing memetik jurnal. Tetapi tiada siapa yang pernah bertanya kepada pesakit sebenar bagaimana perasaan mereka. Nordin berjalan ke tepi, menghulurkan tablet. Profesor, mahu lihat data mentah anda? Kami meminta data daripada pembantu anda pagi tadi. Saya terkejut. Bagaimana anda mendapatkannya? Nordin tersenyum. Pembantu anda kata, jika Profesor lihat yang sebenar, Profesor tidak akan marah. Saya mengambil tablet itu, membuka data Hexnet saya. Graf merah memenuhi skrin ralat 12%. Kemudian Nordin menekan butang. Graf bertukar hijau. Ralat tinggal 3%. Badan saya bergegar. Bagaimana? Gadis muda Aisyah menjawab. Saya tambah data gejala panas dalam dari pesakit di daerah saya. Ternyata ia adalah tanda amaran awal untuk diabetes jenis 2, 4 bulan lebih awal. Saya terduduk di kerusi. Air mata bergenang tanpa saya sedari. Saya, Profesor John Mackenzie, yang pernah memandang rendah Malaysia, kini sedang menangis di sebuah hospital lama di hadapan seorang pelajar sekolah menengah dan seorang graduan PhD yang memakai selipar. Dr. Nur Jannah meletakkan tangan di bahu saya. Profesor, malam ini kami ada majlis kecil-kecilan. Kami menjemput anda untuk turut serta. Bukan majlis akademik, tetapi sambutan hari lahir Nenek Nordin. Dia berumur 85 tahun. Dialah yang mengajar kami bahawa pengetahuan sebenar ialah pengetahuan yang membantu orang tersenyum. Saya menyeka air mata dan berkata dengan suara bergetar. Saya akan pergi. Saya tidak tahu bahawa majlis malam itu akan menjadi permulaan kehancuran semua keangkuhan yang saya miliki dan permulaan kelahiran semula. Malam itu, di bawah cahaya tanglung kertas oren, di tengah-tengah gelak tawa kanak-kanak dan orang tua, saya akan mendengar ayat yang mengubah hidup saya selama-lamanya. Tetapi kini, saya masih duduk bergetar di hadapan tablet, melihat graf hijau yang dahulunya mimpi ngeri, kini menjadi harapan. Saya mengangkat tangan mengangguk hormat tanpa sedar kepada 3 anak muda yang berdiri tersenyum di hadapan saya. Dan dalam hati saya, buat kali pertama dalam 58 tahun, saya rasa kecil. Sangat kecil.
Malam itu, saya pergi ke rumah kayu 2 tingkat di tepi Sungai Gombak. Van berhenti di hadapan rumah yang dihiasi dengan tanglung kertas oren. Gelak tawa kedengaran dari jauh. Bau tom yam dan daun limau purut terapung. Saya ragu-ragu di hadapan pintu. Satu-satunya sut yang saya ada kelihatan tidak sesuai dengan suasana. Nordin berlari keluar menyambut. Sudah sampai, Profesor. Sila tanggalkan kasut di luar. Saya menanggalkan kasut kulit Itali saya, meletakkannya di sebelah selipar getah, dan melangkah masuk ke rumah kayu itu. Di dalam rumah penuh dengan orang. Nenek Nordin yang berusia 85 tahun duduk di kerusi rotan kegemarannya, rambut putihnya disanggul rendah, senyuman penuh di wajahnya. Kanak-kanak berlari-lari. Orang dewasa tidak henti-henti mengangguk hormat. Dr. Nurjannah datang dan membawa saya duduk di sebelah nenek. Nek, ini profesor dari Amerika. Nenek mengangguk hormat kepada saya dan bercakap dalam bahasa Melayu yang perlahan. Nordin menterjemah. Nenek kata, "Selamat datang ke rumah kami. Di sini tiada profesor, hanya ada orang sekampung." Saya mengangguk hormat membalas. Air mata bergenang lagi. Meja makan panjang dibentangkan di atas tikar berbunga. Hidangan berbaris, rendang, gulai ayam, sambal, sayur lodeh. Setiap hidangan ditabur dengan daun limau purut. Nenek menyenduk nasi untuk saya dahulu dan berkata sesuatu. Nordin menterjemah. Nenek kata, "Makan dulu, kita bincang kerja nanti. Orang lapar tidak boleh berfikir." Saya ketawa buat kali pertama dalam 3 hari. Semasa makan, gadis muda Aisyah bercerita. Saya pernah sakit buah pinggang semasa kecil. Dr. Modin kata saya perlu dialisis sepanjang hidup. Tetapi bomoh di kampung suruh makan pria katak segar dengan air kelapa muda selama 3 bulan. Saya semakin pulih. Doktor terkejut, jadi kami masukkan dalam sistem AI. Saya mendengar dengan nasi yang terhenti di mulut saya. Selepas makan, nenek membawa saya ke bilik sembahyang kecil. Terdapat patung Buddha kecil dalam posisi bersila. Terdapat botol-botol herba yang direndam dalam madu tersusun beratus-ratus. Nenek mengambil 1 botol dan memberikannya kepada saya. Labelnya bertulis tangan, ubat air penawar panas dalam resipi nenek moyang Nordin. Nordin menterjemah. Nenek kata, jika profesor rasa panas dalam, minum 1 sudu sehari. Ia akan bantu sejukkan otak dan berfikir perkara yang baik. Saya menerima botol itu. Ia lebih berat daripada yang saya sangka. Malam itu, saya pulang ke hotel pada tengah malam. Saya duduk melihat botol ubat air di bawah cahaya lampu, kemudian membuka tablet dan menghantar email kepada pembantu saya di MIT. Hantar semua data pesakit diabetes, termasuk data gejala yang diceritakan oleh pesakit sendiri, tanpa ditapis. Saya mahukan data yang paling mentah. Keesokan paginya, saya bangun pada pukul 5 NKOS pagi dan pergi ke pusat penyelidikan seawal 6 NKOS pagi. Nordin dan pasukannya sudah menunggu. Secawan kopi ais diletakkan sedia. Hari ini, mereka membenarkan saya mencuba sistem jalinan nadi yang sebenar. Bilik kawalan besar. 30 skrin tersusun. Di tengah-tengah terdapat kerusi pusing besar. Nordin berkata, "Hari ini kita ada pesakit sebenar. Seorang pakcik berusia 72 tahun yang telah lama sakit jantung. Sistem kami meramalkan dia akan mengalami serangan jantung dalam 20 jam lagi, tetapi kami akan buktikan bahawa kami boleh mencegahnya." Jantung saya berdegup kencang. Pakcik itu masuk, kurus, tersenyum malu, mengangguk hormat kepada semua orang. Pasukan mula bekerja. Seorang kanak-kanak bertanya, "Pakcik, semalam pakcik rasa macam mana?" Pakcik itu menjawab, "Rasa panas dalam mulut. Nah, apa-apa yang dimakan pun rasa pahit dan cepat letih." AI segera berkelip merah. Isyarat panas dalam plus cepat letih, dehidrasi, teruk pada warga emas. Risiko serangan jantung 92%. Kemudian sistem mencadangkan penyelesaian, minum air kelapa bercampur garam mineral dan makan pil herba penawar panas dalam. Saya mengerutkan dahi. "Itu sahaja?" Nordin tersenyum. "Cuba lihat, Profesor." 2 jam kemudian, pakcik itu kembali untuk pemeriksaan semula. Kadar denyutan jantung menurun, tekanan darah normal, senyuman lebar, rasa selesa, nak, macam dilahirkan semula.
Saya terpaku. Petang itu, mereka membenarkan saya menyelesaikan masalah saya sendiri. Saya memuat naik data HIXnet. Sistem jalinan nadi menganalisisnya dalam 3 menit. Mesej muncul di skrin, mengesan 3 kelemahan. Data kurang, gejala emosi pesakit. Tidak termasuk data musim dan keadaan cuaca. Kurang data hubungan keluarga yang mempengaruhi hormon tekanan. Saya ternganga. 3 perkara yang tidak pernah saya fikirkan. Nordin berkata perlahan, di Malaysia, pesakit bukan hanya badan, Profesor, tetapi juga hati, keluarga, dan komuniti. AI yang baik mesti melihat semuanya. Saya terduduk di kerusi. Tangan saya menggeletar. Air mata mengalir lagi. Saya mencapai telepon. Saya mendial pembantu saya di MIT. Batalkan mesyuarat di San Francisco. Saya akan berada di sini 3 hari lagi. Dan saya akan membawa pasukan Malaysia bersama saya. Kita akan mulakan HIXnet baharu dari Sifar. Saya meletakkan telefon. Berpaling melihat pasukan anak muda Malaysia yang berdiri tersenyum. Saya mengangkat tangan mengangguk hormat dan berkata dengan suara bergetar. Terima kasih, saya. Saya silap selama ini. Nordin mengangguk hormat membalas. Tidak mengapa, Profesor. Di sini, kami percaya pemahaman sebenar bermula dengan mengakui bahawa kita tidak tahu. Petang itu, saya berjalan keluar dari pusat penyelidikan. Langit Kuala Lumpur berwarna jingga, bunyi cengkerik riuh rendah. Bau nasi ayam terapung dari gerai tepi jalan. Saya berhenti, berdiri melihat Sungai Klang, dan berkata perlahan kepada diri sendiri. Saya fikir saya berada di puncak gunung, tetapi sebenarnya saya baru mula mendaki. Saya tidak tahu bahawa malam ini, telefon saya akan berdering, dan berita terburuk dalam hidup saya akan tiba. Berita yang akan membuatkan saya berhadapan dengan kegagalan sebenar, dan memaksa saya meminta bantuan daripada orang yang pernah saya pandang rendah. Malam itu, saya kembali ke hotel pada pukul 9 malam. Telefon saya bergetar tanpa henti. Mesej daripada pembantu saya di MIT membanjiri seperti banjir. Profesor, 3 pelabur telah menarik balik dana. Lembaga pengarah memanggil mesyuarat tergempar esok pagi. CNN sedang menemu bual bekas ketua pasukan kita. Dia kata, HIXnet adalah kegagalan terbesar dalam sejarah MIT. Saya terduduk di tepi katil. Tangan saya menggeletar sehingga hampir tidak dapat memegang telefon 400 juta. 15 tahun. Reputasi yang saya bina sepanjang hidup saya runtuh dalam 1 malam. Saya membuka pautan berita. Tajuk utama jelas, MIT HIXnet collapse. Investors pull out after Thai tour. Komen di bawah penuh dengan sindiran. Pergi melancong ke Malaysia, lupa kerja ke Profesor tua. Pergi makan nasi lemak sampai lupa projek, membazir wang pembayar cukai. Saya menutup telefon. Bilik berpusing. Jantung saya berdebar kencang sehingga sakit dada. Saya mencapai botol ubat air penawar panas dalam yang diberikan oleh nenek, membuka penutup dan meneguknya sehingga habis. Rasanya pahit, tetapi kerongkong saya serta-merta sejuk. Saya rebah di lantai, menangis buat kali pertama dalam 40 tahun. Saya menangis kerana takut kehilangan segala-galanya. Takut dicap oleh dunia sebagai orang yang gagal. Takut bahawa seluruh hidup yang saya curahkan untuk sains akan menjadi jenaka. Saya mencapai telefon, mendial Dr. Nurjannah. Pukul 2 pagi, dia mengangkat panggilan serta-merta. Suaranya mengantuk tetapi peka. Profesor, apa yang berlaku? Saya menceritakan kepadanya sambil menangis, suara saya bergetar sehingga tidak jelas. Dia senyap selama 3 saat, kemudian berkata perlahan, esok pagi, pukul 7 pagi. Datang ke pusat penyelidikan. Kami akan bantu Anda. Saya bertanya dengan suara bergetar, kenapa awak perlu bantu saya? Saya pernah memandang rendah awak. Dia menjawab serta-merta, sebab di sini, kami tidak pernah tinggalkan sesiapa di belakang. Saya meletakkan telefon, duduk memeluk lutut di hadapan pintu bilik sehingga pagi. Pukul 7 pagi tepat. Saya berdiri di hadapan pusat penyelidikan. Mata saya merah, rambut saya kusut, sut saya renyuk. Pintu terbuka, seluruh pasukan sedang menunggu. Aisyah, Nordin, Dr. Nurjannah, dan nenek yang baru saya temui malam tadi. Mereka semua mengangguk hormat. Dr. Nurjannah berkata, kami sudah lihat berita.
Sekarang, kami akan tunjukkan kepada dunia bahawa HEXNet tidak mati, tetapi sedang dilahirkan semula. Air mata saya mengalir lagi. Saya tiada masa. Mesyuarat lembaga pengarah dalam 4 jam. Pelabur semua telah menarik diri. Nordin tersenyum. Kita ada 4 jam yang cukup, Profesor. Mereka membuka bilik mesyuarat besar. 4 skrin dibuka serentak. Data HEXNet saya dipancarkan penuh di skrin. Aisyah berjalan ke hadapan skrin, menekan butang. Saya tambah data gejala panas dalam dari 1.2 juta pesakit di Malaysia. Ralat menurun dari 12% kepada 4%. Seorang pemuda lain mengangkat tangan. Saya tambah data musim hujan dan kelembapan. Orang yang selesema pada musim hujan mempunyai peluang 38% lebih tinggi untuk mendapat radang paru-paru. Sistem menjadi 2% lebih tepat. Nenek berjalan ke tepi, memegang buku nota lama. Dia membuka halaman pertama, ditulis dengan tulisan tangan yang bergetar. Orang yang tidak diziarahi oleh anak cucu akan lebih sakit daripada yang diziarahi setiap minggu. Saya membacanya dan badan saya menggeletar. Dr. Nur Jannah berkata, kami tambah data hubungan keluarga dari catatan jururawat yang melawat rumah. Ralat tinggal 0.7%. Saya terduduk di kerusi, melihat skrin yang kini hijau sepenuhnya. Ralat di bawah 1%. Lebih baik daripada mana-mana sistem di dunia. Nordin menghulurkan mikrofon kepada saya. Profesor, mesyuarat lembaga pengarah Anda bermula dalam 10 menit. Kami sudah sambungkan persidangan video. Saya memandang wajah semua anak muda Malaysia, kemudian mengangkat tangan mengangguk hormat. Air mata saya tidak berhenti mengalir. Saya menekan butang untuk membuka kamera. Skrin besar di MET muncul. 10 ahli lembaga pengarah duduk dengan wajah tegang. Di belakang mereka, terdapat logo MET. Pengerusi lembaga bercakap serta-merta. John, ada apa-apa penjelasan? Saya menarik nafas dalam-dalam, kemudian menghalangkan kamera ke sekeliling bilik. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah pasukan yang menyelamatkan projek kita. Pasukan dari Malaysia. Gelak tawa sinis kedengaran. Malaysia, awak bergurau ke? Saya menekan butang. Graf hijau muncul penuh di skrin. Ralat 0.7%. Dewan Mesyuarat di MIT senyap. Saya menyambung. 15 tahun kami cuba membuat AI memahami badan manusia. Tetapi kami lupa bahawa manusia bukan hanya badan, tetapi ada hati, ada keluarga, ada komuniti, dan ada kebijaksanaan yang diwarisi dari generasi ke generasi. Saya berpaling melihat nenek. Nenek mengangguk hormat ke arah kamera. Saya menyambung. Hari ini, saya mengumumkan HEXNet akan dijenamakan semula sebagai Jalinan Nadi HEX, dibangunkan bersama dengan Pusat Penyelidikan PPUM. Dan saya menjemput seluruh pasukan Malaysia ini untuk menjadi ketua bersama projek. Dewan Mesyuarat di MIT masih senyap. Kemudian pengerusi lembaga berkata dengan suara bergetar, John, bagaimana awak melakukannya? Saya tersenyum sambil menangis. Saya tidak melakukannya sendirian, Tuan. Saya hanya mengakui bahawa saya tidak tahu dan membiarkan orang yang benar-benar tahu mengajar saya. Panggilan persidangan ditamatkan. Pelabur yang menarik diri segera menelpon kembali, meminta untuk menambah dana 3 kali ganda. Saya rebah di lantai. Semua orang Malaysia berlari memeluk saya. Nenek menepuk belakang saya perlahan. Anakku, jangan menangis. Dunia ini luas. Ada tempat untuk semua orang berdiri. Saya memeluk nenek erat, menangis sehingga baju saya basah. Petang itu, berita tersebar ke seluruh dunia. Profesor MIT diselamatkan oleh kebijaksanaan kampung Malaysia. CNN meminta temu bual segera. Saya berdiri di sebelah nenek dan pasukan anak muda Malaysia di hadapan berjuta-juta kamera. Penyampai berita bertanya, Profesor, apakah perkara yang Malaysia ajarkan kepada anda? Saya memandang nenek, Nordin, Aisyah, kemudian menjawab sambil menangis. Malaysia mengajar saya bahawa kehebatan sebenar tidak diukur dengan wang atau anugerah atau bangunan tinggi, tetapi dengan hati yang tidak pernah meninggalkan sesiapa di belakang. Kamera zoom masuk ke wajah saya. Air mata mengalir. Saya mengucapkan ayat terakhir. Saya fikir saya datang untuk mengajar dunia, tetapi sebenarnya dunia menghantar saya ke sini untuk diajar oleh Malaysia. Selepas temu bual CNN selesai, saya berdiri bergetar di hadapan kamera.
Lampu sorot masih menyinari, tetapi saya tidak lagi merasa panas. Wartawan wanita itu bertanya lagi, "Profesor, mengapa Amerika mengambil masa 50 tahun, tetapi Malaysia melakukannya dalam 4 tahun?" Saya senyap selama 3 saat, memandang nenek yang berdiri tersenyum di sebelah saya, kemudian menjawab dengan suara perlahan tetapi jelas. "Kerana kami di Amerika sentiasa berfikir kami tahu segala-galanya. Kami menggunakan berbilion dolar tetapi lupa bertanya kepada orang yang benar-benar sakit bagaimana perasaan mereka." Sementara di sini, seorang pelajar sekolah menengah berbual dengan nenek di kampung dan dia mengubah dunia. Studio berita senyap. Kemudian tepukan gemuruh kedengaran dari kaki tangan di belakang tabir. Malam itu, saya kembali ke hotel pada pukul 3 pagi. Telefon masih bergetar tanpa henti. Tetapi kali ini, ia adalah mesej ucapan tahniah dari pengerusi MIT. "John, awak baru selamatkan institusi kita dari pelabur. Kami akan menambah dana kepada berbilion dolar dan minta pasukan Malaysia menjadi ketua projek dari isteri saya di Amerika." Anak kita tengok berita dan menangis. Dia kata ayah hebat. Bila balik, saya tersenyum sambil menangis. Kemudian membuka tingkap bilik. Angin Kuala Lumpur bertiup masuk. Bau bunga melur dari taman di bawah terapung. Saya mengambil botol baharu ubat air penawar panas dalam yang diberikan oleh nenek, minum 1 sudu lagi, dan duduk menulis email kepada lembaga pengarah. Saya mencadangkan penubuhan Pusat Penyelidikan bersama Malaysia Amerika di Kuala Lumpur, dinamakan Jalinan Nadi Hex dan meminta Dr. Nur Jannah menjadi pengarah. Saya menekan hantar. Keesokan paginya, saya bangun awal dan pergi ke Pusat Penyelidikan. Semua orang sudah menunggu. Dr. Nur Jannah menghulurkan dokumen. "Kami ada kejutan, Profesor." Saya membukanya. Ia adalah surat jemputan rasmi daripada Kerajaan Malaysia menjemput saya dan pasukan MIT untuk membuka pusat penyelidikan bersama dan menganugerahkan saya anugerah warga bakti negara sebagai penyebar kebijaksanaan Malaysia ke dunia. Badan saya menggeletar. Saya tidak layak. Nenek berjalan ke tepi, memegang tangan saya dan berkata perlahan, "Nordin menterjemah." Nenek kata, "Orang yang sanggup mengakui bahawa dia tidak tahu adalah orang yang paling layak." Saya menundukkan kepala, menangis senyap. Petang itu, kami mengadakan sidang media bersama di bangunan Parlimen, bendera Malaysia dan Amerika diikat bersama. Saya berdiri di sebelah Dr. Nur Jannah di hadapan ratusan kamera. Saya mengucapkan ayat pertama. Hari ini, saya bukan bercakap sebagai profesor dari MIT, tetapi sebagai anak murid Malaysia. Tepukan gemuruh kedengaran. Saya menyambung. Saya fikir kecerdasan buatan adalah masa depan. Tetapi Malaysia mengajar saya bahawa masa depan sebenar adalah menggabungkan kebijaksanaan generasi datuk nenek dengan teknologi, bukan membiarkannya di belakang. Dr. Nur Jannah menyambung. "Kami akan membuka pusat penyelidikan ini secara percuma untuk penyelidik dari semua negara, terutamanya negara membangun. Kerana pengetahuan tidak sepatutnya ada harga." Seorang wartawan bertanya kepada saya, "Profesor, bila anda akan kembali ke Amerika?" Saya memandang pasukan anak muda Malaysia, memandang nenek, memandang Nordin, memandang Aisyah, kemudian menjawab, "Saya akan tinggal di sini 6 bulan lagi untuk belajar lebih banyak. Dan apabila saya kembali, saya akan membawa nenek bersama untuk mengajar pelajar di MIT bahawa kebijaksanaan sebenar bukan hanya di makmal, tetapi di hati orang yang pernah sakit dan pernah menyayangi." Tepukan kedengaran lagi. Petang itu, kami mengadakan majlis meraikan di rumah nenek. Meja panjang seperti biasa, tetapi kali ini bendera Amerika diletakkan di sebelah bendera Malaysia. Saya mengangkat gelas air limau. Saya ingin memberi penghormatan kepada Malaysia, yang mengajar saya bahawa menjadi manusia sejati adalah mengakui bahawa kita perlu belajar sepanjang hayat. Semua orang mengangkat gelas. Kanak-kanak bersorak. Nenek menyenduk nasi untuk saya lagi dan berkata perlahan, "Nordin menterjemah. Makan banyak, nak. Nanti baru kita pergi ubah dunia." Saya ketawa sehingga mengalir air mata. Malam itu, saya berjalan pulang ke hotel sendirian di bawah bulan purnama. Sungai Klang memantulkan cahaya berkelip-kelip. Saya berhenti, berdiri,
mengangkat tangan mengangguk hormat di tengah jalan, mengangguk hormat kepada langit, mengangguk hormat kepada bumi, mengangguk hormat kepada sungai, mengangguk hormat kepada Malaysia dan berkata perlahan, "Terima kasih kerana menjadikan saya dari seorang yang berfikir dirinya hebat, menjadi orang yang tahu dirinya kecil tetapi paling bahagia dalam hidup. Saya tidak tahu bahawa dalam 3 hari akan datang, saya akan berdiri di pentas Nobel, bukan untuk menerima anugerah, tetapi untuk memberikan anugerah kepada anak muda Malaysia yang pernah memakai selipar dan kepada nenek yang pernah menjual herba di tepi jalan. Dan saya akan mengucapkan ayat yang akan diingati oleh dunia selama-lamanya. Tetapi kini, saya masih berjalan di tepi sungai di bawah cahaya bulan dengan hati yang paling ringan dalam 58 tahun. 3 hari kemudian, saya berdiri di pentas Nobel di Stockholm. Lampu sorot menyinari, bendera Malaysia bersaiz besar diangkat di sebelah bendera Sweden. Tepukan gemuruh kedengaran. Saya memakai sut biru gelap. Di dalamnya, kemeja putih disulam dengan corak bunga raya kecil hadiah daripada Aisyah. Di sebelah saya ialah nenek dalam baju kurung sutera ungu, Norden, Aisyah, Dr. Nurjana, dan 10 anak muda Malaysia lain yang pernah memakai selipar. Pengerusi jawatan kuasa Nobel mengumumkan dengan lantang, hadiah Nobel dalam perubatan 2025 dianugerahkan kepada projek jalinan nadi yang telah mengurangkan kadar kematian akibat penyakit kronik sebanyak 42% di seluruh dunia dalam masa hanya 9 bulan. Tepukan gemuruh. Tangan saya bergetar ketika saya berjalan naik ke pentas, menerima pinggan perak dari raja yang tersenyum. Kemudian saya menghadap mikrofon, melihat ke arah 2,000 hadirin saintis terkemuka dunia, raja, Perdana Menteri, Presiden negara. Saya menarik nafas dalam-dalam dan berkata perlahan, "Saya berdiri di sini bukan untuk menerima anugerah, tetapi untuk mengembalikan anugerah ini kepada Malaysia." Saya berpaling, menjemput nenek untuk naik. Nenek berjalan perlahan, mengangguk hormat kepada pentas. Saya menunduk, memegang tangan nenek dan menyambung. Nenek ini pernah menjual herba di tepi jalan, memperoleh kurang dari RM100 sehari. Tetapi resipi ubatnya telah menyelamatkan jutaan nyawa. Saya berpaling kepada Norden. Anak muda ini pernah fikir dia tiada peluang kerana lahir dalam keluarga miskin. Tetapi kini dia adalah ketua pasukan yang mengubah dunia perubatan. Saya berpaling kepada Aisyah. Pelajar sekolah menengah ini pernah diejek oleh rakan-rakannya kerana pintar tetapi miskin. Hari ini, dia mempunyai paten bersama dengan MIT. Saya berhenti. Air mata mengalir. Saya fikir Nobel adalah puncak kehidupan. Tetapi Malaysia mengajar saya bahawa puncak sebenar adalah hari kita sanggup menunduk untuk mengangkat orang lain. Saya mengangkat pinggan Nobel dan meletakkannya di hadapan nenek. Anugerah ini bukan milik saya. Ia milik semua orang yang pernah dipandang remeh. Ia milik Malaysia. Dewan Persidangan senyap. Kemudian tepukan gemuruh, tepukan berdiri selama 10 minit. Raja Sweden berjalan ke tepi, berbisik perlahan. Saya ingin menjemput nenek melawat Sweden untuk mengajar resipi ubat kepada doktor di sini. Saya tersenyum, mengangguk hormat kepadanya. Malam itu, jamuan Nobel. Meja Malaysia diletakkan di tengah-tengah. Rendang, nasi kerabu, pulut mangga. Bau daun pandan terapung di seluruh bilik. Saintis dari seluruh dunia beratur untuk merasai dan meminta resipi daripada nenek. Saya berdiri melihat, air mata mengalir lagi. Saya mencapai telefon, mengambil gambar nenek yang tersenyum lebar dan menghantarnya kepada isteri saya. Mesej ringkas. Esok saya bawa nenek balik. Kami akan tinggal di Kuala Lumpur secara kekal. Isteri saya menjawab serta-merta. Tiket penerbangan sudah ditempah. Anak kita kata dia nak belajar bahasa Malaysia. Saya tersenyum, menutup telefon, dan berjalan ke arah nenek. Saya menunduk, tunduk hormat di kakinya. Nenek membelai kepala saya, berkata perlahan. Nordin menterjemah. Anakku, jangan tunduk pada nenek. Tunduklah kepada Sungai Klang, yang mengajar kita bahawa air yang mengalir perlahan pun akan sampai ke laut. Saya menundukkan kepala, menangis senyap. Keesokan paginya, pesawat rasmi Kerajaan Malaysia membawa kami pulang ke Kuala Lumpur. Saya berdiri di tingkap pesawat, melihat ke bawah ke lapangan terbang Clear.
Cahaya matahari menyinari. Saya mengangkat tangan mengangguk hormat kepada tanah yang mengubah hidup saya. Dan dalam hati saya, buat kali pertama dalam hidup, saya rasa diri saya bukan lagi profesor dari MIT, tetapi hanya seorang anak Malaysia. 1 tahun berlalu, saya berdiri di hadapan rumah kayu 2 tingkat di tepi Sungai Gombak, rumah lama nenek. Tetapi kini papan tanda di hadapan rumah bertukar menjadi Institut Jalinan Nadi Hex Cawangan Community. Saya memakai kemeja putih ringkas, seluar jean, dan selipar getah biru hadiah daripada Aisyah. Saya bukan lagi Profesor Mackenzie. Orang dalam komuniti memanggil saya Cikgu John, atau ada yang memanggil Pak Cik John. Saya melangkah masuk ke dalam rumah. Kanak-kanak berlari mengelilingi saya. Pak Cik John dah sampai. Saya mengangguk hormat kepada semua kanak-kanak, kemudian duduk di lantai. Hari ini hari Sabtu, hari kelas percuma komuniti. Kanak-kanak dari seluruh Kuala Lumpur duduk mengelilingi nenek yang duduk di kerusi rotan yang sama. Saya memegang mikrofon kecil. Saya mula bercakap. Hari ini Pak Cik akan bercerita tentang seorang yang pernah berfikir dia paling pandai di dunia, tetapi sebenarnya paling bodoh. Kanak-kanak ketawa. Saya menceritakan segalanya dari hari pesawat mendarat cemas, hari saya memandang rendah Malaysia, hari saya menangis di hospital, hari seorang pelajar sekolah menengah menyelamatkan projek saya. Seorang kanak-kanak mengangkat tangan. Jadi, bagaimana Pak Cik berubah? Saya tersenyum, berpaling melihat nenek. Kerana Pak Cik mengakui bahawa Pak Cik tidak tahu dan membiarkan orang lain mengajar. Saya mengambil sekeping kertas-kertas yang sama yang pernah saya tulis di bilik mesyuarat MIT ketika saya masih angkuh. Di atas kertas tertulis, I know everything. Saya merobek kertas itu di hadapan kanak-kanak dan menulis semula, I know nothing and that's okay. Kanak-kanak bertepuk tangan. Saya menyambung, kehebatan sebenar bukan pada mengetahui segala-galanya, tetapi pada kesediaan untuk belajar setiap hari, dari setiap orang, walaupun dari kanak-kanak kecil seperti kamu. Seorang gadis muda mengangkat tangan. Saya nak jadi doktor, cikgu. Tapi mak ayah kata susah. Saya boleh ke? Saya menunduk, memandang matanya. Kamu pasti boleh, nak. Kerana kamu ada hati yang mahu membantu orang. Dan hati itu yang lebih penting daripada ijazah. Saya berpaling kepada nenek. Nek, hari ini saya ada hadiah untuk nenek. Saya mengambil kotak kayu jati kecil, membukanya. Di dalamnya terdapat pingat Nobel pingat sebenar yang saya minta dari jawatan kuasa untuk diletakkan di sini. Saya meletakkan pingat itu di hadapan nenek dan menunduk hormat. Pingat ini milik nenek, milik semua orang dalam komuniti ini, milik Malaysia. Nenek membelai kepala saya, air mata bergenang dan berkata perlahan, Nordin menterjemah. Nenek tak perlukan pingat, nak. Nenek mahu kamu ajar kanak-kanak bahawa pengetahuan sebenar adalah pengetahuan yang dikongsi. Saya mengangguk, air mata mengalir. Petang itu, saya membawa kanak-kanak ke PPUM. Pergi melihat bilik penyelidikan yang kini besar dengan penyelidik dari seluruh dunia. Saya membawa kanak-kanak berjumpa Nordin yang kini pengarah dan Aisyah yang sedang mengambil PhD di MIT. Kanak-kanak tergamam. Abang Nordin pernah pakai selipar macam kita ke? Nordin tersenyum. Pernah. Dan masih pakai. Dia datang ke arah saya, memeluk saya erat. Cikgu, esok saya akan ke Amerika. Pergi mengajar pelajar di MIT seperti yang cikgu janjikan. Saya menunduk. Terima kasih kerana pergi menggantikan saya. Dan beritahu pelajar di sana, jangan lupa tanggalkan selipar sebelum masuk rumah pengetahuan. Malam itu, saya pulang ke rumah yang saya beli di sebelah rumah nenek, rumah kayu bertiang tinggi dengan beranda menghadap sungai. Saya berdiri di beranda, melihat bintang, melihat sungai. Isteri saya datang ke tepi, memeluk pinggang saya. Anak kita mula belajar bahasa Malaysia esok. Dia kata, dia nak pandai bercakap macam Pak Cik. Saya tersenyum sambil menangis. Bagus. Perkataan bahasa Malaysia pertama yang dia patut belajar ialah terima kasih dan maaf. Saya berpaling melihat rumah nenek. Lampu masih terang. Suara kanak-kanak ketawa kedengaran. Saya mengangkat tangan mengangguk hormat kepada rumah itu, mengangguk hormat kepada sungai, mengangguk hormat kepada tanah Malaysia dan berkata perlahan,
Terima kasih kerana menjadikan saya dari seorang yang pernah memiliki segala-galanya tetapi tiada hati, menjadi orang yang tiada apa-apa tetapi memiliki segala-galanya. Angin sejuk bertiup, bau melur terapung. Saya berdiri tersenyum di bawah cahaya bulan. Saya tahu, inilah rumah, inilah kehidupan sebenar. 5 tahun berlalu. Saya berdiri di atas jambatan buluh merentasi sungai Gombak, jambatan yang saya dan kanak-kanak komuniti bina bersama. Buluh dari kebun belakang nenek, diikat dengan sabut kelapa. Kini saya berusia 63 tahun. Rambut saya putih sepenuhnya, tetapi senyuman saya lebih lebar daripada ketika saya berusia 50 tahun. Di sebelah saya ialah cucu Nordin dan Aisyah, berusia 5 tahun, bernama Mijay, nama yang saya berikan. Budi memegang tangan saya, menunjuk ke sungai. "Atuk, tengok ikan berenang." Saya menunduk. "Ya, nak, ikan boleh berenang sebab ada air. Manusia pun sama. Kita boleh berenang melawan arus sebab ada orang tolak dari belakang." Budi ketawa riang, suaranya jernih. Saya membawa cucu saya melintasi jambatan ke sekolah komuniti yang baru siap dibina. Papan tanda kayu terukir bertulis, "Sekolah Jalinan Nadi. Tiada pagar, tiada pintu. Terbuka kepada semua kanak-kanak untuk belajar secara percuma." Hari ini adalah hari pertama tahun akademik. 500 kanak-kanak duduk mengelilingi di bawah pokok asam Jawa besar. Guru-guru adalah kanak-kanak yang pernah belajar di sini 5 tahun lalu, kini berusia 18 tahun. Saya berdiri di sebelah nenek. Nenek berusia 90 tahun, tetapi masih boleh berjalan, memegang tongkat yang diukir dari buluh. Saya mengangkat mikrofon, bercakap kepada kanak-kanak. Hari ini, Pak Cik akan bercerita tentang kisah terakhir. Kisah seorang yang pernah fikir dunia ini mengukur kehebatan dengan wang, dengan anugerah, dengan reputasi. Tetapi Malaysia mengajar Pak Cik bahawa dunia ini mengukur kehebatan dengan jumlah orang yang kita angkat apabila kita menunduk. Kanak-kanak diam mendengar. Saya menunjuk ke jambatan. Jambatan buluh ini berharga kurang dari RM10,000, tetapi semua kanak-kanak di komuniti boleh melintasinya ke sekolah setiap hari, tidak perlu mereda lumpur lagi. Sekolah ini dibina dengan derma daripada kanak-kanak yang pernah miskin, tetapi kini menjadi jurutera di Amerika, menghantar wang balik untuk membina. Bilik herba di sebelah dibina dengan tangan nenek dan semua kanak-kanak yang pernah sakit tetapi kini sihat. Inilah kehebatan sebenar. Bukan bangunan tinggi di New York, tetapi jambatan buluh di Kuala Lumpur yang membolehkan seorang kanak-kanak pergi ke sekolah setiap hari. Seorang kanak-kanak mengangkat tangan. "Jadi, Pak Cik nak pergi ke mana lagi?" Saya tersenyum, berpaling melihat nenek. "Pak Cik akan berada di sini sehingga kaki tidak mampu berjalan. Kemudian Pak Cik akan duduk di kerusi rotan, menceritakan kisah yang sama kepada cucu-cucu seperti yang nenek lakukan." Kanak-kanak bertepuk tangan. Nenek mengangkat tangan mengangguk hormat kepada semua kanak-kanak dan berkata perlahan. Budi menterjemah. Nenek kata, semua kanak-kanak adalah guru nenek, kerana semua kanak-kanak belum pernah lupa untuk bermimpi. Saya menunduk hormat kepada nenek, air mata mengalir senyap. Petang itu, saya membawa kanak-kanak menanam sepohon lagi pokok asam Jawa di sebelah sekolah. Saya menggali lubang. Kanak-kanak membantu menimbun tanah. Budi memegang anak pokok. Saya berkata perlahan, pokok asam Jawa ini, 50 tahun lagi, akan memberi teduhan kepada generasi kanak-kanak seterusnya, seperti yang nenek berikan teduhan kepada kita. Kanak-kanak menyiram pokok. Gelak tawa riuh rendah. Malam itu, saya pulang ke rumah, duduk di beranda. Istri saya duduk di sebelah. Cucu kami tidur di dalam pelukan saya. Saya membuka telepon. Melihat berita, Institut Jalinan Nadi telah berkembang ke 47 negara, menyelamatkan Cerberus 20 juta nyawa tanpa bayaran. Saya tersenyum, menutup telepon, dan melihat Sungai Klang. Matahari terbenam, warna jingga keemasan memantul di air. Saya mengangkat tangan mengangguk hormat kepada langit, mengangguk hormat kepada bumi, mengangguk hormat kepada sungai, mengangguk hormat kepada Malaysia, dan berkata perlahan, "Terima kasih kerana mengajar saya bahawa keajaiban sebenar bukan pada penemuan penawar kanser, tetapi pada membuat seorang kanak-kanak tersenyum setiap hari. Dan itu adalah mukjizat terbesar yang boleh dicipta oleh manusia." Angin sejuk bertiup. Bau melur terapung.
Saya tersenyum, menutup mata. Saya tahu, inilah penghujung cerita dan permulaan kehidupan sebenar. 10 tahun berlalu dengan pantas. Saya berdiri di atas jambatan buluh yang sama, tetapi kini jambatan itu melebar. Buluh baharu bercampur kayu lama. Kanak-kanak yang pernah membantu membina kini menjadi dewasa muda. Ada yang jurutera, ada yang doktor, kembali membantu membaiki jambatan setiap tahun. Saya berusia 73 tahun. Rambut saya seputih salji. Saya perlu menggunakan tongkat untuk berjalan, tetapi hati saya masih berdegup kencang seperti hari pertama mendarat di Klia. Di sebelah saya ialah Budi, cucu Nordin, kini berusia 15 tahun, hampir setinggi saya. Dia memakai uniform sekolah jalinan nadi. Budi memegang tangan saya. Atuk, hari ini ulang tahun ke-10 Atuk tinggal di Malaysia secara kekal. Kanak-kanak menunggu Atuk bercerita. Saya tersenyum, mengangguk. Kami melintasi jambatan ke kawasan di bawah pokok asam Jawa besar. Pokok yang kami tanam 10 tahun lalu, kini batangnya besar sehingga memerlukan 3 orang untuk memeluknya. Teduhan menaungi kawasan yang luas. 5.000 kanak-kanak duduk mengelilingi dari setiap negeri. Ada yang dari luar negara. Saya mengangkat mikrofon. Suara saya sedikit bergetar. Hari ini, Pak Cik akan menceritakan kisah yang benar-benar terakhir. Kisah seorang yang pernah fikir hidup ini mesti berakhir dengan hadiah Nobel, bangunan tinggi, reputasi. Tetapi Malaysia mengajar Pak Cik bahawa hidup sebenar berakhir dengan duduk di bawah pokok, menceritakan kisah kepada generasi baharu, dan melihat mereka tersenyum. Kanak-kanak bertepuk tangan. Saya menunjuk ke jambatan. Jambatan buluh ini kini telah berkembang kepada 8.000 lokasi di seluruh negara. Setiap kanak-kanak boleh berjalan ke sekolah tanpa mereda air lagi. Sekolah jalinan nadi kini mempunyai 1 han 2 handut cawangan, 10 juta kanak-kanak belajar secara percuma. Dan setiap kanak-kanak mesti belajar 2 perkara. 1. Sains. 2. Belas kasihan. Saya berhenti, melihat sekeliling. Nenek telah meninggal dunia tahun lalu, pada usia 94 tahun, dengan tenang di kerusi rotan yang sama, tersenyum lebar. Tangannya masih memegang buku nota resipi ubat. Hari ini, kerusi rotan itu kosong, tetapi bunga melur segar diletakkan di atasnya. Saya mengangkat tangan mengangguk hormat kepada kerusi itu. Air mata mengalir. Nenek mengajar Pak Cik bahawa kita dilahirkan bukan untuk mengalahkan sesiapa, tetapi untuk mengangguk hormat antara satu sama lain dan membantu mengangkat orang lain. Kanak-kanak mengangkat tangan mengangguk hormat mengikut saya. Saya menyambung. Hari ini Pak Cik ada hadiah untuk kamu semua. Saya mengambil kotak kayu jati kecil, membukanya. Di dalamnya terdapat pingat Nobel pingat yang sama yang pernah berada di rumah nenek. Saya mengangkatnya. Pingat ini bukan milik Pak Cik. Ia milik kamu semua. Milik Malaysia. Milik semua orang yang pernah dipandang remeh. Saya meletakkan pingat itu di tengah-tengah kawasan di bawah pokok asam Jawa dan menunduk hormat. Kanak-kanak berlari memeluk saya, berpelukan dalam bulatan besar. Budi berdiri di sebelah, berkata dengan suara yang jelas. Atuk, saya janji akan bina 100.000 lagi jambatan buluh supaya setiap kanak-kanak boleh berjalan ke sekolah dengan senyuman. Saya membelai kepala cucu saya. Air mata mengalir. Petang itu, saya pulang ke rumah, duduk di beranda kayu, melihat Sungai Klang. Matahari terbenam, warna jingga keemasan seperti hari pertama. Istri saya duduk di sebelah. Cucu perempuan kecil, kami tidur di dalam pelukan saya. Saya mengambil buku nota lama buku yang nenek pernah tulis resipi ubat. Halaman pertama tertulis dengan tulisan tangan yang bergetar. Pengetahuan sebenar adalah pengetahuan yang membuat orang tersenyum. Saya menulis di bawah ayat itu, dan kehebatan sebenar adalah membuat generasi seterusnya tidak perlu bermula dari sifar seperti yang Malaysia lakukan untuk saya. Saya menutup buku itu, mengangkat tangan mengangguk hormat kepada langit, mengangguk hormat kepada sungai, mengangguk hormat kepada tanah Malaysia, dan berkata perlahan, terima kasih kerana menjadikan seorang yang angkuh menjadi orang yang tahu erti syukur, dan terima kasih dari hati yang paling dalam. Angin sejuk bertiup, bau melur terapung. Saya tersenyum, menutup mata. Di bawah pokok asam Jawa besar, kanak-kanak masih menyanyi, gelak tawa riuh rendah. Keajaiban Malaysia tidak berakhir, tetapi baru bermula,
dan akan berterusan selagi masih ada orang yang sanggup menunduk untuk mengangguk hormat antara satu sama lain. Selamat sejahtera. Saya John Mackenzie, atau dipanggil Pak Cik John oleh kanak-kanak. Dan inilah kisah saya. Kisah pendaratan cemas yang menjadi tempat bersemadi seumur hidup. Terima kasih, Malaysia, kerana menjadikan saya dari seorang yang pernah memiliki segala-galanya menjadi orang yang tahu bahawa perkara yang paling berharga ialah hati yang penuh. Tamat.